Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okey, bertemu kita lagi dalam mempelajari pendidikan Islam tahun 1. Okey, apa khabar semua? Ustaz harap semua dalam keadaan baik dan sihat walafiat. Okey, pada kali ini kita akan berbincang atau belajar tentang bidang ibadah. Bidang ibadah di bawah tajuk wuduk sempurna. Bawah tajuk wuduk sempurna. Okey, anak-anak boleh rujuk buku teks, muka surat. Buku teks pendidikan Islam, muka surat 96 hingga 100. Okey, kita tengok dulu standard kandungan. Standard kandungan untuk kali ini, untuk bawah tajuk wuduk sempurna ini 4.3. Memahami dan mengamalkan konsep berwuduk. Okey, standard pembelajaran pula 4.3.1 menyatakan pengertian wuduk. 4.3.2 menerangkan tujuan berwuduk. 4.3.3 menjelaskan rukun-rukun wuduk. 4.3.4 menganalisis perkara-perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. Okay, apa tujuan kita berwuduk? Apa tujuan kita berwuduk? Kenapa kita kena berwuduk? Untuk apa kita kena berwuduk? Tujuan kita berwuduk ada dua. Yang pertama, wajib berwuduk. Okey, yang kedua sunat berwuduk. Okey, wajib ni kita kena buat. Kita kena berwuduk. Kalau kita nak buat sesuatu tu, kita wajib berwuduk. Kalau tak wuduk, tidak sah apa yang kita buat itu. Okey, yang satu lagi sunat. Sunat berwuduk. Ketika kita nak buat sesuatu, kita sunat berwuduk. Apa itu sunat? Sunat ialah kalau kita buat, dapat pahala. Kalau kita tak buat, tak dapat apa-apa. Okey, sunat apa dia? Dapat pahala. Kalau kita buat, dapat pahala. Kalau kita tak buat, tak dapat apa-apa. Okey, kita tengok dulu wajib berwuduk. Kenapa kita wajib berwuduk? Untuk apa kita wajib berwuduk? Okey, yang pertama ketika nak solat. Nak solat. Sebelum kita solat, kita wajib berwuduk dulu. Kalau kita solat tanpa wuduk, solat kita tidak sah. Allah tak terima solat kita. Maka kita wajib berwuduk sebelum solat. Wajib berwuduk. Yang atas tu, yang warna hijau tu semua wajib berwuduk. Yang bawah, yang warna pink tu semua sunat berwuduk. Okay, kita tengok dulu wajib berwuduk. Okay, yang pertama solat. Okay, yang kedua menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran. Kita nak sentuh, kita nak bawa Al-Quran, kita wajib berwuduk sebelum itu. Sebelum kita bawa, kita sentuh Al-Quran, kita wajib berwuduk. Okay, yang ketiga tawaf. Tawaf di Baitullah, di Kaabah, tawaf Kaabah, keliling Kaabah. Pada orang yang pergi haji atau umrah, dia wajib tawaf. Okay, tawaf pun sebelum tawaf kita wajib berwuduk. Kalau tak ada wuduk, maka tidak sahlah tawaf kita. Okay, itu tujuan berwuduk. Ada 3 yang wajib. Okay, kita tengok sunat pula. Sunat berwuduk. Bila kita sunat berwuduk? Okay, sebelum tidur. Yang pertama, sebelum tidur. Sebelum tidur, kita disunatkan berwuduk. Siapa yang berwuduk sebelum tidur, dia akan dapat pahala. Tidurnya, Allah akan jaga dia dalam tidur. Okay, yang kedua, menuntut ilmu. Nak belajar. Nak pergi sekolah untuk menuntut ilmu. Kita sunat berwuduk dulu. Kita nak belajar apa? Nak belajar apa-apa pun, kita disunatkan berwuduk. Maka, siapa yang berwuduk, sebelum dia belajar, dia dapat
pahala. Okey, yang ketiga membaca Al-Quran. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita disunatkan mengambil wuduk dulu. Okey, yang keempat, ketika kita nak masuk masjid. Masuk masjid sunat berwuduk. Siapa yang masuk masjid tanpa wuduk, maka tak dapat pahala lah. Siapa yang masuk masjid sudah ada wuduk, dia ambil wuduk dulu sebelum dia masuk masjid, maka dapat pahala. Okey, yang kelima, mengawal kemarahan. Apabila dia rasa marah, nak marah seseorang, nak marah kepada sesiapa pun, dia pun pergi ambil wuduk. Maka dia dapat kawal pahala, dia dapat kawal kemarahan dia. Maka dapatlah pahala dia di situ. Okey, ada dua tujuan berwuduk. Yang pertama wajib berwuduk, yang kedua sunat berwuduk. Seterusnya, apa itu wuduk? Apa itu wuduk? Siapa tahu apa itu wuduk? Okey, wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Apa itu wuduk? Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Kita ratakan air pada anggota tertentu sahaja. Contoh muka. Kita ratakan air di muka. Okey, anggota tertentu sahaja. Anggota wuduk. Rukun wuduk. Rukun wuduk. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, berniat ketika membasuh muka. Kita niat ketika kita basuh muka, kita niat dalam hati. Niat dalam hati. Okey, niatnya nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Kita niat dalam hati kita. Okey, kalau tak ingat niat yang panjang, kita niat yang pendek. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Berniat ketika membasuh muka. Okey, yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka daripada atas ni sampai bawah ni, pada telinga sampai ke telinga sebelah sini, kita kena ratakan air. Okey, yang kedua membasuh muka. Okey, yang ketiga, membasuh tangan hingga siku. Membasuh tangan hingga siku. Basuh tangan sampai siku. Sampai siku. Okey, rukun yang ketiga, kita basuh tangan sampailah ke siku. Okey, yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Kita sapu sebahagian kepala. 1, 2, 3. Nak sampai ke belakang pun boleh. Disunatkan sampai ke belakang. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, membasuh kaki hingga buku lali. Kita basuh kaki, kita ratakan air sampai buku lali. Okey, yang keenam, yang terakhir, tertib. Tertib ni maksud dia kita buat ikut urutan. Berniat, lepas tu basuh muka, lepas tu basuh tangan, lepas tu sapu air kepala, lepas tu basuh kaki. Jangan kita basuh kaki dulu. Kalau kita basuh kaki dulu tidak tertib, maka tidak sahlah wuduk kita. Okey, yang 6 semua ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni kita wajib buat sebab dia rukun wuduk. Kalau kita tak buat satu, maka tidak sahlah wuduk kita. Contoh, kita tak basuh muka. Selepas niat, kita pun terus basuh tangan. Tak basuh muka, maka tidak sahlah wuduk kita. Okey. Seterusnya, perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Kalau kita buat, dapat pahala. Perkara-perkara sunat ni, kalau kita buat, dapat pahala. Ketika berwuduk apa? Kita kena buat.
Sebab kita nak pahala yang banyak. Okey, yang pertama, bersugi. Apa maksud bersugi? Gosok gigi. Sebelum kita berwuduk, kita gosok gigi dulu. Okey, yang kedua, membaca basmalah. Apa membaca basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ambil wuduk, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala. Okey, yang ketiga, membasuh tangan hingga pergelangan. Basuh tangan. Sebab baca Bismillah, kita basuh tangan 3 kali. Okey, yang keempat, berkumur. Ambil air, masuk air, kumur 3 kali. 1, 3 kali, 3 kali, 3 kali berkumur. Dapat pahala. Itu perkara-perkara sunat. Okey, seterusnya memasukkan air ke dalam hidung. Selepas kumur, kita masuk air dalam hidung 3 kali. Masuk air dalam hidung 3 kali. Okey. Seterusnya, membasuh telinga pun perkara sunat. Kalau kita ambil wuduk tak basuh telinga, sah tak solat kita? Sah, sebab membasuh telinga adalah sunat. Kalau kita buat, dapat pahala. Seterusnya, membaca doa. Sebab kita dah siap semua wuduk, dah sempurna wuduk kita, kita pun baca doa. Doa dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okey, itu perkara-perkara sunat. Kalau kita buat, dapat pahala. Kalau kita tak buat, sah wuduk kita, tapi tak dapatlah banyak pahala. Seterusnya, kita tengok cara-cara mengambil wuduk dengan sempurna. Okey, tengok nombor 1. Nombor 1, bersugi. Gosok gigi. Sebelum kita wuduk, kita gosok gigi dulu. Okey, sebelum kita berwuduk, kita gosok gigi. Gosok gigi. Gosok gigi. Okey, yang pertama gosok gigi. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ketiga, membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang keempat, apa dia? Berkumur-kumur. Berkumur-kumur berapa kali? 3 kali. Okey, yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Berapa kali? 3 kali. Memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Okey, seterusnya yang keenam, berniat ketika membasuh muka. Okey, berniat ketika membasuh muka ni adalah rukun wuduk. Kita wajib buat. Okey, nawaitu rafa'al hadasil aswari lillahi ta'ala. Ni niat dia. Nawaitu rafa'al hadasil aswari lillahi ta'ala. Maksud dia, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Itu yang keenam. Yang keenam ni wajib buat. Sebab apa? Sebab dia rukun wuduk. Okey, yang ketujuh, membasuh muka. Tengok ni, kawasan muka. Kita wajib basuh muka di kawasan ni. Daripada telinga sebelah sini ke muka, turun atas tu. Wajib kita ratakan airnya. Okey, yang ke-8, membasuh tangan hingga siku. Membasuh tangan hingga ke siku. Berapa kali? 3 kali. Semua perbuatan kita hendaklah kita buat 3 kali. Supaya dapat pahala. Okey, mulakan dengan tangan kanan. Kita mulakan dengan kanan dulu 3 kali. Lepas tu tangan kiri 3 kali. Okey, yang ke-9,
Menyapu sebahagian kepala. Menyapu sebahagian kepala juga merupakan rukun. Kita wajib buat. Okey, sunat membasuh keseluruhan kepala. Kita disunatkan membasuh keseluruhan kepala kita. Berapa kali? 3 kali. Okey, yang ke-10 membasuh telinga. Berapa kali? 3 kali. Okey, yang ke-11 membasuh kaki hingga buku lali. Berapa kali? 3 kali. Okey, kita mulakan dengan kaki kanan dulu. Kalau kita mulakan dengan kaki kanan, dapat pahala. Okey, berapa kali? 3 kali kanan, lepas tu 3 kali kiri. Sampai buku lali. Kita ratakan air. Okey, yang ke-12 tertib. Kita buat ikut urutan. Maka sempurnalah wuduk kita. Jangan kita buat basuh kaki dulu, lepas tu basuh muka, lepas tu basuh, lepas tu niat. Ikut tak ikut tertib, maka tidak sahlah solat kita. Kita kena ikut tertib. Kita kena ikut turutan, barulah tertib, barulah sah solat kita, barulah sempurna wuduk kita. Okey, selepas itu yang terakhir membaca doa. Okey, Ustaz nak semua murid-murid Ustaz ingat doa selepas wuduk. Okey, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okey, itu rukun dan sunat. Rukun yang warna biru. Tulisan yang warna biru ni rukun. Gambar yang warna biru ni rukun. Yang warna pink, yang warna merah ni adalah sunat. Kalau kita tak buat pun tak apa. Tapi kalau kita buat dapat pahala. Yang rukun ni kita wajib buat. Kalau kita tinggal satu rukun, maka tidak sahlah wuduk kita. Okey. Okey, seterusnya kita lihat perkara yang makruh ketika berwuduk. Perkara yang kita tidak boleh lakukan ketika berwuduk. Kita ditegah melakukan perkara ketika berwuduk. Okey, yang pertama bercakap. Bercakap ketika berwuduk. Kita ditegah melakukan perbuatan ini. Tak boleh bercakap ketika berwuduk sebab ia perkara yang makruh. Kalau kita bercakap, tak dapat pahala. Kalau kita tidak bercakap, dapat pahala. Makruh ni maksud dia, kalau kita buat, tak dapat pahala. Kalau kita tinggalkan perkara yang makruh ni, maka dapat pahala. Kalau kita tak bercakap, maka dapat pahala lah ketika kita berwuduk. Okey, yang kedua, berlebihan menggunakan air. Berlebihan menggunakan air. Kita tidak boleh menggunakan air yang banyak ketika berwuduk. Kerana kita akan dianggap membazir. Siapa yang membazir, dia berkawan dengan syaitan. Bersaudara dengan syaitan. Innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu bersaudara dengan syaitan. Okey, yang ketiga, mendahulukan anggota kiri. Kita tidak boleh mendahulukan anggota kiri. Contoh basuh tangan sampai siku. Kita basuh kiri dulu. 3 kali. Tak boleh. Itu perkara makruh. Kita kena basuh tangan kanan dulu. Basuh tangan kanan 3 kali. Dapat pahala. Okey, yang keempat, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Kita suruh kawan kita, tolong basuhkan tangan kita. Tolong basuhkan tangan aku. Tanpa keuzuran. Kita tak sakit pun, kita suruh kawan kita yang basuhkan anggota wuduk kita. Tidak boleh. Itu perkara yang makruh. Kita kena basuh sendiri. Basuh sendiri muka, basuh sendiri tangan. Kalau uzur tak apa. Kalau kita sakit terlantar, kita sakit tak boleh bangun, orang akan tolong membasuhkan kita, tak apa.
Kalau kita tak uzur, tak sakit, kita kena basuh sendiri. Kita kena ambil wuduk sendiri. Itu perkara-perkara yang makruh ketika berwuduk. Okey. Kita tengok perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk. Apa dia perkara yang membatalkan wuduk? Okey, yang pertama. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Kubul ni kemaluan kita yang depan, dubur ni yang belakang. Sama ada kita kencing, ataupun kita berak, ataupun kita kentut. Jadi itu yang membatalkan wuduk. Kalau nak solat, kita kena ambil wuduk yang baru. Contohnya, kita dah ambil wuduk, tiba-tiba terkentut. Jadi kita kena ambil wuduk yang baru kalau kita nak solat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Kita tertidur. Kita dah ada wuduk, kita tertidur. Jadi, papang punggung kita tu tidak tepat. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Jadi, kita dah membatalkan wuduk. Jadi, kalau kita nak solat, kita kena ambil wuduk yang baru. Okey, yang ketiga, hilang akal. Hilang akal seperti mabuk atau pitam. Kita mabuk, kita pensang. Tiba-tiba kita pensang. Kita dah ada wuduk, tiba-tiba kita nak solat, kita pensang. Pening kepala. Jadi, wuduk kita dah terbatal. Kalau kita dah sedar, kita kena ambil wuduk yang baru. Itu maksud hilang akal. Okey, yang keempat. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Lelaki dan perempuan bersentuh kulit. Kalau sentuh kat baju ni tak apa. Kalau bersentuh kulit yang bukan mahram maksudnya ialah orang yang haram kita bernikah dengannya. Mahram ialah orang yang haram kita bernikah dengannya. Kita sentuh kulit lelaki, kita sentuh kulit kawan kita yang perempuan. Tidak boleh. Kita dah membatalkan wuduk. Okey, itu bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Okey, yang terakhir, bersentuh kubul atau dubur dengan tangan. Kita tersentuh kubul atau dubur kita dengan tangan, maka batallah wuduk kita. Kalau kita nak solat, kita kena ambil wuduk yang baru. Kalau kita nak sentuh Al-Quran, kalau kita nak tawaf, kita kena ambil wuduk yang baru. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.